Adapun orang Islam yang warisi, orang Islam yang pusakai daripada ibu bapa, tak bergantung syarat kepada 2 kalimah syahadah. Tak syarat. Sampai peringkat tadi lah. Sampai peringkat dia tak pandai pun nak mengucap. Tetap hukumnya orang Islam. Kalau dia mati, Allah macam mana dia ni, kaki arok, segala-gala. Tubuh pula penuh dengan tatu bang weh. Tatu tau. Penuh dengan tatu macam-macam di tubuh dia tu. Nak cerita warna ni orang Islam. Yelah orang Islam. Dah yelah orang Islam dah. Lepas tu macam mana hak lain tu dah nak kira Islam. Maka bila dia mati, fardu kifayah, mandi, kapang, semayang ke bumi. Sebab dia hukum zahir, hukum dunia orang Islam. Sebab apa? Warisi pusakai daripada ibu bapa. Ini Islam kita ni, Islam warisi. Bukan Islam bermula dengan 2 kalimah syahadah. Islam bermula dengan kalimah syahadah orang kafir yang nak masuk Islam. Yang tertakutnya hak Islam warisi ni tidak diberikan keimanan. Akhirnya balik sebagai orang Islam, tapi berakidah dengan akidah yang kufur wa iyazabillah. Mana apa ni? Islam hukum zahir, Islam hukum dunia, tapi di sisi Allah dianya orang kafir sebab berakidah dengan akidah yang kafir. Ni. Hak tadi kita kata dia mengucap dengan syahadah, masuk Islam, tapi masuk Islam kan nak berkahwin je. Agama tak peduli. Macam mana dengan orang Islam yang warisi, yang pusakai? Akidah je macam mana? Iman ni iman. Orang Islam walaupun dia semain puasa sekalipun, kalau dia berakidah dengan akidah yang kafir ijma' ulama, tetap dihukumkan kafir di sisi Allah. Kafir hukum akhirah, mati dalam keadaan akidah kafir seumpama ni kekal neraka selama-lamanya. Kita kena faham antara Islam dengan iman. Anak-anak kita Islam warisi daripada kita. Iman kita kena tanam. Iman kita kena tanam di akidah anak-anak kita. Iman, akidah. Sebab ni tidak warisi. Tak warisi. Kena kemah ke 6 rukun iman. Kena faham Islam lain, iman lain. Islam bahagian zahir, hukum dunia. Iman bahagian hati, hukum akhirah. Sebab akhirah kira iman. Akhirah kira iman. Bukan akhirah kira iman, bukan khatimah pun kira pada iman. Khatimah kira pada iman. Khatimah kesudahan ada 2 kan? Satunya husnul khatimah, baik kesudahan. Satunya su'ul khatimah, jahat kesudahan. Husnul khatimah ni apa? Husnul khatimah ni al-maut alal iman, mati dalam keadaan iman selama husnul khatimah. Su'ul khatimah wali azabillah, mati kufur. Tu su'ul khatimah, jahat kesudahan, kekal neraka selama-lamanya. Jadi di kesudahan pun kira iman dah. Barzah pula, persoalan barzah, persoalan iman, persoalan akidah. Di perhitungan masyar, perhitungan iman. Apabila iman tu sah, boleh hitung pula amal-amal yang lain. Kalau iman yang tidak sah, kekal neraka selama-lamanya. Jadi perhitungan khatimah di kesudahan, akhirah perhitungan adalah iman. Jadi untuk sah iman, kena lengkap ke 6 rukun iman. Jadi Islam lain, iman lain. Pembicaraan kita adalah pembicaraan iman. Maka di awal kitab Faridatul Faraid dimulai dengan permulaan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal Allah, mengenal Rasul. Pergi kepada secara ijma, secara ringkas, dan secara tafsir, secara terperinci, aqaidul iman yang 50. Itu jalan masyhur lah tu. Jalan muktamad 36. Ada jalan yang 58. 50, 36, 58 ni mana pula ustaz? Bicara dah dia jangan lupa. Bicara dah. Tapi masyhurnya
50 aqaidul iman. Kemudian selesai 50 aqaidul iman. 50 aqaidul iman ni terkandung di bawah 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian la ilaha illallah pergi pada istighna dan iftikar. Selesai dah berkaitan dengan permulaan agama, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengetahui dan berpegang aqaidul iman yang 50. Nak pergi pula kepada hak perkara-perkara agama yang lain. Ada wajib atas tiap-tiap mukallaf diterimakan, mana pun menerimakan sekalian. Sekalian, bukan sebahagian. Terima sekalian. Sekalian barang yang didatangkan dengan dia, dengan barang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana sekalian barang yang didatang dengan dia oleh Rasulullah ni? Daripada segala pekerjaan agama yang Nabi sampaikan selama 23 tahun. Terima sekalian. Terima mana apa ni? Terima pada zahir sebagai orang Islam dan percaya. Pergi pada iman pula. Terima ni sebagai orang Islam. Terima zahir. Terima sekalian. Sekalian barang yang didatang dengan barang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa barang yang didatang dengan dia oleh Rasulullah? Daripada segala pekerjaan agama kena terima belaka. Terima sekalian ni. Kita nak terima ni kena tahu baru boleh terima. Sekalian perkara agama yang Nabi bawa selama 23 tahun, kita tahu sekalian ke nak terima sekalian ni? Tahu sekalian? Tahu sebahagian. Sebahagian je. Lepas tu, hak lain banyak tak tahu. Sebahagian tu berapa persen tak tahulah. Sebab Nabi menyampaikan agama 23 tahun. Kita belajar agama 23 bulan. Gitulah. Menerima sekalian mana? Kita balik pada tarikh Islam terdahulu. Terima sekalian perkara agama yang diketahui secara darurah, secara mudah-mudah. Ni. Jadi gini, perkara agama yang Nabi bawa selama 23 tahun ni, kita buat bandingan, ada perkara besar, ada perkara kecil-kecil. Buat banding gitulah, analogi dia panggil. Perkara besar ni daripada jauh pun nampak dah. Belajar sikit-sikit pun tahu dah. Ada perkara agama yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil ni kalau duduk jauh tak nampak. Kena mari dekat. Ndak. Ada ndak. Ada ndak. Ndak tu tengok dekat-dekat lah baru nampak. Jauh-jauh tak nampak. Buat bandingan. Jadi orang kata wajib kena terima sekalian ni, hak besar-besar ni. Hak besar-besar. Hak orang tahu belaka. Hak orang tahu belaka. Berkaitan Allah ada, orang tahu belaka. Dan ni hak zahir ni, hak zahir. Hak percaya ni bab iman. Kita bab zahir. Allah ada, dia terima pada zahir. Dia tak ingkar. Dia ingkar, batal Islam dia. Kafir dia. Allah ada, sedia, kekal. Orang tahu belaka, budak pun tahu Ada. Dia kena terima tu. Hak besar-besar tu orang tahu belaka. Malaikat, orang tahu belaka, malaikat ada. Kitab orang tahu belaka. Hak Rasul 25, orang tahu belaka tu Rasulullah. Hak 25 tu. Hak Rasul 25 tu, orang tahu belaka Adam, Nuh, Soleh, Idris, apa semua tu. Ibrahim, Ismail, Yaqub, Ishaq. 25 tu, orang tahu belaka. Ada ni. Mana kalau tak mengaji banyak pun tahu hak ni. Hak ni wajib kena terima secara zahir. Jangan diingkar. Syuaib. Syuaib tu pelawak jenaka tu. Mana ada Nabi Syuaib? Contohnya. Dah Syuaib dah. Mana ada Nabi Syuaib? Nabi Syuaib tu mertua Nabi Musa AS. Tak ada Nabi lah. Diingkar. Maka batal Islam dia. Syuaib mertua Nabi Musa AS. Zulkifli ni orang Melayu. Mana ada Nabi Zulkifli?
Zulkifli tu kan. Ada dia ajar dengan dia ajar LEE. Orang budak sekolah panggil pelik lalu lah. Dia ajar dengan LI. Zulkifli LI. Dia ajar LEE. Orang budak sekolah pun panggil pelik lah. Tak li dah lah. LEE. Sebab apa gitu? Ha? Tak. Sekarang ni Zulkifli. Ada Zulkifli ni LEE. Oh, dah lah kelah agak sekolah agak panggil pelik lalu lah. Budak-budak. Zulkifli. Mana ada Zulkifli? Ini perkara agama yang tahu belaka ni. Hak Rasul 25. Hak kena terima secara zahir. Percaya iman. Percaya iman. Ini terima sebagai orang Islam. Nabi Isa. Nabi Isa AS. Bukan Nabi contoh. Dia engkar. Batal Islam dia. Sebab ini perkara agama yang besar-besar. Budak-budak pun tahu Ada hak Rasul 25. Hak benda besar-besar orang tahu belaka. Dunia akan qiyamah. Orang tahu belaka. Orang kafir pun buat filem mengenai dunia kiamah ni. Orang kafir buat filem. Tiba-tiba secara zahir dia kata qiyamah tak berlaku, maka batal Islam dia. Sebab orang Islam kena terima Nabi bawa ni, terima secara zahir. Kemudian mati-mati ni bangkit semula. Orang tahu belaka, budak pun tahu. Nanti akan dihimpun di mahsyar, orang tahu belaka. Nanti ada syurga neraka, orang tahu belaka. Ni kena terima secara zahir sebagai orang Islam. Itu bab ni lah. Bab kewajipan sembahyang, orang tahu belaka. Kewajipan wuduk, orang tahu belaka. Kewajipan mandi wajib, orang tahu belaka. Kewajipan puasa, kewajipan zakat, kewajipan haji, kena terima. Bab muamalah, kena terima. Bab munakahat, kena terima. Bab janayat, kena terima. Orang tahu belaka. Dalam Al-Quran ada hukum qisas. Dalam Al-Quran ada hukum hudud. Ada hukum takzir. Kena terima secara zahir. Itu orang Islam. Sebab itu perkara yang Nabi bawa datang. Percaya atau bagian iman. Ini bagian Islam dahulu ni. Percaya, terima akan sekian perkara yang dibawa datang oleh Nabi, oleh Rasulullah SAW dari segala pekerjaan agama. Ini terima secara zahir. Dan percaya, ini pergi pada hati. Ini pada hati. Dan percayakan dengan sekalian barang yang mengkhabar, mencerita. Mengkhabar, mencerita. Ia Rasulullah SAW dengan barang. Mana hak Nabi khabarkan ni? Dia sekalian ghaib. Percaya pada Allah. Allah ghaib. Itu beriman. Tadi diterima zahir sebagai Islam. Percaya malaikat. Malaikat pun sama juga. Malaikat semua tahu belaka. Jadi orang Islam kena terima kewujudan malaikat. Itu bahagian terima bahagian Islam. Percaya malaikat ghaib. Kiraman katibin, malaikat mulia yang mencatat kebaikan dan kejahatan. Kita imani ada di kanan kiri kita. Kita wajib imani. Kemudian hak ghaib laginya, barzah, hari akhirah, qadar, qada, wajib percaya belaka ni. Mukallaf mana ni? Mukallaf yang mengenal Allah, mengenal Rasul, yang mengetahui dan berpegang akan aqaidul iman yang 50. Nak pergi pula di hadapan cerita bab rasul-rasul yang lain, cerita bab malaikat, cerita bab kitab, cerita bab hari akhirah. Yang mana kira-kira yang lain-lain ni dia akan masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Sebab apa? Sebab Rasulullah lah yang mendatangkan perkara-perkara ni. Maka zahir terima sebagai orang Islam, hati percaya sebagai orang yang beriman. Aqaidul iman yang 50 itu permulaan agama mengenal akan Allah dan Rasul, beriman dengan Allah dan Rasul, beriman dengan Allah dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sudah beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bawa datang apa? Malaikah.
Zahir kena terima, hati kena percaya. Muhammad SAW bawa apa? Bawa kitab. Nabi Muhammad SAW cerita rasul-rasul yang lain. Kenapa kita beriman dengan Nabi Adam salam? Sebab Nabi SAW yang cerita. Kenapa kita beriman dengan Nabi Nuh AS? Kerana Nabi SAW yang cerita. Kenapa kita imani dengan Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh? Kerana Nabi Muhammad SAW yang cerita. Kita pun imani. Jadi beriman dengan rasul-rasul yang lain, masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Beriman dengan hari akhirah pun kerana Nabi Muhammad SAW yang mengkhabarkan perkara gaib ni, kita percaya. Terima secara zahir sebagai Islam, apa yang Nabi cerita, hati percaya. Jadi sekarang nak pergi pada rukun iman, beriman dengan rasul-rasul yang lain, beriman dengan malaikat, kitab dan hari akhirah. Ini penghujung. Beriman dengan hari akhirah, akhir sekali beriman dengan neraka, diakhiri dengan beriman dengan syurga, tamat kitab. Ini susunan kitab Faridatul Faraid. Ada kitab-kitab tauhid yang bukan tebal sama dengan Faridah lah. Dia berhenti di Aqaidul Iman yang 50 saja. Dia berhenti situ je. Malaikat, kitab, rasul-rasul yang lain dan hari akhirah tidak didatangkan. Dia hanya datangkan permulaan agama, mengenal Allah, mengenal Rasul. Kitab Faridah dia melengkapkan enam rukun iman. Bukan hanya permulaan agama, aqaidul iman yang 50, mengenal Allah, mengenal Rasul sahaja, bukan. Ini lengkap. Memang ada kitab-kitab tauhid yang nipis macam Faridah ni, habis cerita sifat Rasul, habis kitab. Manapa? Hanya didatangkan permulaan agama. Mengenal Allah, mengenal Rasul, beriman dengan Allah dan beriman dengan Nabi Muhammad SAW yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak masuk pula kepada hak rukun iman yang lain. Maka wajib beriman ia tiap-tiap mukallaf dengan segala rasul dan segala nabi. Segala ni sekalian sama dah. Kita kalau orang ni sekalian lah dah. Kalau segala ni macam barang je. Maka wajib beriman ia tiap-tiap mukallaf dengan segala rasul dan segala nabi atas jalan ijmal, jalan ringkas. Ijma macam mana? Dengan makna i'tiqadkan bahawasanya ada bagi Allah itu beberapa ramai rasul dan anbiya alaihimus salatu wassalam. Jadi beriman dengan rasul ni jalan ijmal, jalan tafsil. Ijmal tafsir jangan lupalah istilah ni. Ijmal ringkas, tafsir halusi. Hak rasul 25 tu tafsil. Rasul 25 ni kena imani seorang-seorang. Tadilah Nabi Syuaib ini yang akidah kita Rasulullah. Nabi Zulkifli ni di sini dah Rasulullah. Lut Rasulullah. Hud Rasulullah. Jangan pula Hud Robin Hood dia kata. Dah lah Hud Rasulullah. Hud ada ke? Dia kena imani secara tafsir Rasul 25. Dah kita kan hak dengar semua Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman. Satu je. Nabi Ilyas, Ilyasan. Ilyasan. Ilyas ya. Ilyasan. Tak manusia pula Ilyasan. Ilyas adalah Ilyasan. Tak kenal. Dia kena imani secara tafsir cara seorang-seorang. Kena ngapa ke? Kalau nak ngapa berat kita orang tua ni. Tafsir ni dengan bahawa cara pinci dengan bahawa datang satu-satu nama Rasul. Hak 25 ni di sini dah. Di sini dah. Cuba kau susun bilang, minta maaf dok. Kalau bilang pula cukup 25. Ulang balik lagi dah cukup 25. Dah ngapa? Tapi tanyalah mana-mana Rasul pun. Tanya hak nama-nama Rasul. Harun Rasulullah. Jangan kenal Musa je. Harun kurang duk cerita. Yahya, Zakaria. Tu di sini dah. Rasulullah.
Itu wajib imani secara tafsil. Rasul yang lain wajib imani secara ijmal. Ramai nabi-nabi, ramai rasul-rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara ijmal. Macam dahululah. Sifat 20 secara tafsil. Secara ijmal, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Maksudnya Allah bersifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah, itu cara tafsil. Cara satu-satu. Cara ijmal, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastilah kita beriman sejak ijmal, nabi sekian nabi-nabi bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Sebab nabi rasul bukan Tuhan, manusia biasa. Tetapi di nabi rasul ni sifat manusia yang paling sempurna ada di rasul belaka. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu cara ijma', cara tafsil, cara perinci, cara ijma'. Sifat berani. Kalau manusia berani dengan penakut, mana sifat yang sempurna? Berani. Rasul berani. Sifat tegah dengan loklek. Apa? Keluk-kelek. Umpama lalang. Tegah dengan tak tegah. Tegah dengan tak tegah. Manakah sifat sempurna di sebuah manusia? Tegah. Maka Rasul, Nabi Rasul bersifat dengan tegah. Mana ada sebut sebut sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu cara tafsil. Lepas tu sifat-sifat lain tu, sifat sempurna di sebuah manusia ada di Nabi dan Rasul. Itu kita imani secara ijmal. Nanti hak malaikat 10 tu, itu cara tafsil. Secara ijma' kita imani malaikat-malaikat adalah makhluk Allah yang paling banyak, makhluk Allah yang paling besar. Kita imani semua. Tapi 10 malaikat tu, itu secara tafsil. Kitab Taurah, Injil, Zabur dan Quran, kita imani secara tafsir. Kitab 4 buah je ke? Kitab ada pandangan mengatakan 104 buah. 104 buah kita imani sekaliannya secara ijmal. Tu. Ijmal satu jangan lupa, tafsir satu jangan lupa. Ini bicara hak beriman dengan Rasul secara ijmal. Nanti dia akan pergi pula beriman dengan sekalian Rasul secara tafsir. Hak Rasul 25 yang namanya tercatat di dalam Al-Quran. Kira-kira hak Rasul 25 ni termasuk di dalam perkara agama yang besar-besar yang diketahui secara darurah, secara mudah-mudah. Tak mengaji banyak pun Rasul 25 ni kita akan mengetahui. Maka wajib imani secara tafsir. Iman zahir kena terima, zahir kena terima, baru sah sebagai orang Islam. Ini pergi bukan pada bab Islam, lagi pada bab percaya, pergi pada bab iman, pergi pada hak Rasul, malaikat, kitab dan hari kesudahan yang dikira terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah. Maka wajib beriman ia dengan segala Rasul, dengan Nabi atas jalan ijmal. Hak baca tadi ni jangan salah tanda tempat berhenti pula. Kat mana berhenti? Dia sama bawah. Tadi iklan minggu depan je. Tak sungguh ni. Maka wajib beriman dengan segala Rasul dan segala Nabi atas jalan ijmal ni. Ni iklan minggu depan. Ni kadang-kadang kat mana? Dah ingat tak tanda kat mana? Dia pun tunjuk. Tu bukan tu. Kan minggu lepas baca dah. Iklan dah. Kan dia ada kan sedutan hak sebelum, hak iklan yang lagi akan datang. Hak ni untuk minggu depan lah. Tapi panjang iklan tu, biasalah iklan panjang. Bukan kadang-kadang ada orang bila saya terlupalah, berhenti mana minggu lepas dia pun beritahu. Dia ambil hak ujung saya baca tadi. Dah bukan, ambil daripada maka wajib beriman dengan segala Rasul dan segala Nabi atas jalan ijmal. Wallahu a'lam.